Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi hari ini. Alhamdulillah. Uh, Selamat sejahtera juga saya ucapkan. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah yang mana yang kurang sihat, saya doakan semoga diberi kesembuhan. InsyaAllah. Terima kasih kepada uh, kepada penonton-penonton lah, penonton-penonton, tak kira sama ada Facebook Live ataupun dalam YouTube, insyaAllah. Sebelum tu saya nak cek saya punya audio, okey ke audio? Kalau tak jelas boleh letak dalam ruangan komen, dan juga macam mana saya punya visual, video saya okey tak okey? Saya harap semua okey insyaAllah. Pertama sekali saya nak minta maaf yang malam tadi saya tak dapat nak live. Saya sudah plan dah, saya punya plan dah, saya dah plan dah saya punya topik semua, tapi ada benda yang saya kena buat, iaitu kalau saya nak share you all, hari ni ada guideline baru daripada MITI nak datang kerja. Dia kena buat fortnightly test, bi-weekly. Setiap 2 minggu kena buat test. Sel pakai test kit yang pakai saliva tu, pakai elio je. Dan selepas daripada tu kena update. Dan MySejahtera pun dah upgrade sekarang ni, dah boleh update result yang test kit tu. Dan you all kalau masuk kerja nanti, saya tak tahu semua company, sebab kalau ikut meetingnya essential company kena comply dengan benda tu. Tak tahu dah company lain, sebab sekarang ni pun dah nak hampir nak buka 100% dah. Okey. Berbalik kepada kita punya topik malam ni, iaitu tip keselamatan elektrik di rumah. Saya senaraikan ada 12 poin untuk malam ni. InsyaAllah saya try habiskan. Sekejap. Kita try habiskan. Hazard, sebagai pengenalan, hazard elektrik ni, hazard ni bahayalah. Hazard ni dia special. Sebab apa dia special? Dia tak sama dengan hazard lain, bahaya-bahaya lain. Bahaya-bahaya lain kita boleh nampak. Contoh pisau. Kita nampak benda tu bahaya. Api, kita nampak api. Lantai licin, kita nampak lantai licin dan sebagainya lah. Tetapi hazard elektrik, bahaya elektrik ni, kita tak nampak dia, tapi dia ada. Itu yang special. Dia macam COVID lah. Benda ada tapi tak nampak. So benda-benda yang macam ni lah benda bahaya. Bila terkena boleh membawa maut. Samalah elektrik dengan COVID. Kita tak nampak dia tapi dia ada. Tambah-tambah lagi sekarang ni musim pandemik, ramai orang duduk kat rumah dan penggunaan elektrik itu menjadi tinggi. Dan bila penggunaan elektrik itu menjadi tinggi, risiko untuk kemalangan tu akan automatik akan naik lah. Saya untuk introduction, saya ada sediakan satu video yang you all boleh tengok. Sekejap.
Sekejap. Kau boleh nampak ke? Saya tak biasa lagi dengan software ni. Kesannya boleh mengakibatkan kecederaan luaran, kecederaan dalaman pada otot atau organ, dan yang lebih membimbangkan adalah gangguan pada degupan jantung yang boleh membawa maut. Menurut statistik dari Suruhanjaya Tenaga, dari tahun 2002 hingga 2016, sebanyak 434 kes maut akibat kemalangan elektrik telah dilaporkan. Saban tahun juga, kejadian maut akibat renjatan elektrik masih berlaku dan dilaporkan di akhbar dan berita tempatan. Seorang budak lelaki berusia 9 tahun maut dipercayai terkena renjatan Saya rasa elektrik ada ketika problem. berada di Sekejap, padang bulan. Mangsa Bagi dipercayai saya tidak memakai masuk ke kasut adjust. ketika berada di padang tersebut. Kawasan di mana mangsa berdiri ketika itu Sekejap. renjatan elektrik boleh berlaku apabila seseorang tersentuh atau renjatan elektrik boleh berlaku apabila seseorang tersentuh atau terdedah kepada punca elektrik. Kesannya boleh mengakibatkan kecederaan luaran, kecederaan dalaman pada otot atau organ, dan yang lebih membimbangkan adalah gangguan pada degupan jantung yang boleh membawa maut. Menurut statistik dari Suruhanjaya Tenaga, dari tahun 2002 hingga 2016, sebanyak 434 kes maut akibat kemalangan elektrik telah dilaporkan. Saban tahun juga, kejadian maut akibat renjatan elektrik masih berlaku dan dilaporkan di akhbar dan berita tempatan. Seorang budak lelaki berusia 9 tahun maut dipercayai terkena renjatan elektrik ketika berada di padang bola. Mangsa dipercayai tidak memakai kasut ketika berada di padang tersebut. Kawasan di mana mangsa berdiri ketika itu juga dipercayai basah kerana hujan. Difahamkan, mangsa sempat mengadu kepada seorang rakannya bahawa dia berasa panas sebelum rebah. Gitaris profesional Wan Razzie Wan Uthman atau lebih dikenali sebagai Eddie Malmsteen bersama kakaknya meninggal dunia akibat terkena renjatan elektrik boleh berlaku apabila daripada alat pemanas air. Siasatan mendapati seseorang tersentuh atau terdedah kepada punca. Okey, minta maaf ya. Sekejap, saya cuba sekali lagi. Renjatan elektrik boleh berlaku apabila seseorang tersentuh atau terdedah kepada punca elektrik. Kesannya boleh mengakibatkan kecederaan luaran, kecederaan dalaman pada otot atau organ, dan yang lebih membimbangkan adalah gangguan pada degupan jantung yang boleh membawa maut.
Menurut statistik dari Suruhanjaya Tenaga, dari tahun 2002 hingga 2016, sebanyak 434 kes maut akibat kemalangan elektrik telah dilaporkan. Saban tahun juga, kejadian maut akibat renjatan elektrik masih berlaku dan dilaporkan di akhbar dan berita tempatan. Seorang budak lelaki berusia 9 tahun maut dipercayai terkena renjatan elektrik ketika berada di padang bola. Mangsa dipercayai tidak memakai kasut ketika berada di padang tersebut. Kawasan di mana mangsa berdiri ketika itu juga dipercayai basah kerana hujan. Difahamkan, mangsa sempat mengadu kepada seorang rakannya bahawa dia berasa panas sebelum rebah. Gitaris profesional Wan Razi Wan Uthman atau lebih dikenali sebagai Eddie Malmsteen bersama kakaknya meninggal dunia akibat terkena renjatan elektrik berpunca daripada alat pemanas air. Siasatan mendapati kakaknya yang sedang memandikan anaknya secara tiba-tiba terkena renjatan elektrik. Malangnya, Eddie yang mahu membantu turut terkena renjatan. Seorang lelaki maut di rumahnya akibat terkena renjatan elektrik ketika membaiki lampu meja. Mangsa ditemukan terbaring dan tidak sedarkan diri oleh isterinya. Pemeriksaan awal menemukan kesan lecur kehitaman di peha kiri mangsa dipercayai akibat renjatan itu. Persoalannya, adakah orang ramai peka terhadap punca bahaya elektrik yang berada di sekeliling dan bagaimana cara memastikan barangan elektrik yang digunakan selamat daripada risiko renjatan? Okey. Nasib baik dapat. So macam mana dengan video tu? Takut ke tak? Macam mana? Okey, untuk kita dapat kesan kejutan ni, cukup sekadar 50 volt untuk hentikan kita punya jantung bila kena kejutan tu. Cukup sahaja 50 volt saja, jantung dah boleh berhenti dah dan boleh membawa maut dah. Kita punya extension, kita punya plug point yang 3 pin yang dekat rumah kita tu, dia punya output dia adalah lebih kurang dalam 220 ke 240 volt. Berapa kali ganda? 4 kali ganda besar. So macam mana? Kalau kena, kita na'udzubillah min zalik lah. Jangan bagi kena lah. Yang tu yang kita nak belajar ni. InsyaAllah saya cuba bantu. Okey, saya sudah senaraikan 12 tip untuk kita mengelak daripada terkena kejutan, insyaAllah. Yang pertama, uji MCB. MCB ni yang dekat DB board, biasanya dekat atas lah. Atas kita punya dinding tu, tekan dia punya test button. Saya tak ada gambar. Test button, dekat ada butang dia bulat macam tu, dia ada tulis T. T. Every month, setiap bulan kena tekan. Bila tekan tu, pastikan dia trip. Kalau dia tak trip, bermakna ada problem. Dekat situlah sumber api masuk ke rumah. Dia akan di-channel kepada rumah kita. Kalau lah kat situ dah ada problem, so tempat lain, masalah lah. Rumah kita tu, pendawian kita ada masalah. Dan kena pergi cepat-cepat kena panggil technician yang tauliah untuk check. Okay, tu yang pertama. Every month, wajibkan test. Ada tekan je button tu. Yang kedua, jadikan tabiat sebelum tidur kita buat round check. Round check rumah kita pastikan semua plug tu sudah off, yang mana barang elektrik yang tak guna, dan cabutkan plug tu. Okey? Bukan sahaja boleh mengelak daripada
kemalangan, juga boleh boleh menjimatkan elektrik, insya-Allah. Yang ketiga, overload. Overload jangan sesekali guna banyak plug dalam satu output, dalam satu plug point. Contohnya macam ni, kita satu plug, kita letak extension. Pasang extension tiga plug point. Daripada 3 plug point tu pecah lagi. So dia jadi overload. Beban dia bertambah. Dia akan boleh menyebabkan berlakunya litar pintas dan kebakaran. Dan belilah, pastikan plug-plug tu semua yang kita gunakan adalah jenis yang berfuse. So lebih selamat, dan belilah peralatan elektrik ni yang ada logo siri. Okey. Yang keempat, pastikan periksa wayar dan soket. Kita tengok kesan-kesan terbakar, kesan cair, kesan terbakar, dan kalau jika ada, baiki cepat. Baiki ataupun tukar barulah. Dan kalau pendawaian rumah yang kita nampak ada problem, kita panggil technician. Kita panggil kontraktor yang bertaliah untuk ganti baru ataupun dia periksa lah. Okey. Yang keenam, wayar jangan letak di bawah kapet. Dan ada rumah-rumah yang bila dia pasang extension, dia letak wayar bawah kapet, dan kita duduk pijak dia tiap-tiap hari, boleh menyebabkan wayar tu terluka. So benda dekat bawah ni kita tak nampak lah terluka tu macam mana. Tahu-tahu bila terluka dan kita terpijak, dan kita boleh terkena kejutan. So jangan letak bawah kapet. Seterusnya, nombor 7 adalah jangan biarkan wayar ni diletakkan di tempat yang panas ataupun di peralatan, kena pada peralatan yang panas. Dan bila guna peralatan panas ni, contohnya stereka, dia ada wayar yang khas, yang dia disalut dengan kain ni, kita biasa nampak kan. Yang ke-8, elakkan daripada air bersentuh dengan sumber elektrik. Contohnya bila kita nak tutup ataupun nak buka plug, pastikan tangan kita betul-betul kering. Ni especially-nya dekat dapur lah. Biasanya dekat dapur dan bilik air. Dia dekat dengan sumber air, dan ada pula elektrik, ada pula plug point dekat situ. Kemungkinan kita bila nak cepat basuh-basuh tangan, terus kita nak pergi buka plug ke apa semua. So pastikan tangan kering terlebih dahulu. Ada tips lagi saya nak tambah. Jangan tambah air. Jangan tambah air dalam ceret elektrik yang tengah on. Sebab dia digunakan kuasa elektrik untuk panaskan air. Bila kita tuang, kan dia akan tangkap. Air tu kan dia boleh mengalir elektrik. Dia akan tangkap, daripada ceret elektrik tu, dia akan tangkap tangan kita. Tangkap kejutan elektrik lah. Seterusnya, jangan cuba memaku ataupun tebuk dinding, drill dinding. Tanpa kita tahu kita punya pendawaian tu dekat mana. Kita jangan tembak macam tu je. Kita takut kita tembak betul-betul atas wire dalam dinding tu. Kebiasaannya kalau ada dia pendawaian dia ke atas, dia straight. Biasanya kalau ada contohnya lampu dekat dinding tu, dia ada dia punya bawah tu, di bawah je lah. So bawah dia tu jangan kacau lah. Dan kalau kita, itu kebiasaannya lah. So kalau boleh kita pastikan dulu lubang tu dekat mana lah. Wire tu dekat mana. Jangan main-main tebuk je.
Nanti kita tersalah tebuk, kena je dawai, kita pula kena kejutan. Lebih baik, seterusnya nombor 10, lebih baik kita tak gunakan peralatan elektrik dalam tandas. Dalam tandas ni biasanya kita bawa pengerik rambut ataupun apa lagi, pengerik rambut, mungkin radio. Radio orang suka lepak-lepak dalam toilet kan, dalam bathtub dia bawa radio bagai. So kalau boleh elakkan bawa barang elektrik dekat dalam tandas. Okey. Kalau gunakan water heater, pastikan sebelum guna test dahulu. Dekat ada button test dulu. Kalau dia trip, insya-Allah dia selamat digunakan. Kalau tekan butang test dia tak trip, bermakna alat tu ada problem. So jangan guna. Dah banyak kes dalam video yang saya tunjuk tadi pun kan, gitaris tu dia meninggal disebabkan water heater lah. So nak guna, pastikan setiap kali sebelum guna, pastikan tekan butang test. Okey. Dan yang ke-11-nya adalah pastikan terutama sekalinya anak-anak masuk dalam rumah, pastikan dia kering. Mungkin dia main air hujan ke, ataupun dia bawa balik terkena hujan ke, ataupun kita pergi chalet, balik daripada swimming pool terus masuk bilik chalet. So pastikan kering dahulu. Sebab dalam rumah ni, dalam chalet, dalam bilik ni banyak sumber-sumber elektrik. Kita tak tahu mana satu dia sentuh, mana satu dia pijak. So pastikan dekat luar lagi kita keringkan dia, barulah dia masuk. InsyaAllah. Dan last kalinya adalah untuk malam ni, pastikan jangan guna handphone semasa handphone tengah cas. Dah banyak kes tengah cakap phone, sambil tu cas, telefon boleh meletup. Okey. Saya harap saya punya perkongsian malam ni beri manfaat. Straight to the point. Saya tak ada hurai-hurai banyak lah. Benda ni pun benda boleh fikir, benda boleh saya rasa benda yang straightforward, senang faham. Tak perlu saya nak hurai-hurai lagi panjang, insya-Allah. Kalau ada apa persoalan, boleh letak dalam ruang komen, saya akan cuba jawab, insya-Allah. So itu sajalah saya punya perkongsian malam ni, dan saya harap perkongsian saya malam ni dapat beri manfaat kepada para pendengar semua, insya-Allah. Itu saja. Kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Yang lemahnya daripada saya, yang kurangnya daripada yang lemahnya daripada saya, yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So saya nak mengajak semua membaca zikir. Zikir ni bacalah pagi 3 kali dan baca malamnya 3 kali. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insya-Allah kita diberi perlindungan. Insya-Allah tidak ada kesusahan, tidak ada kemalangan akan menimpa kita, insya-Allah. Ikhtiar kita. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insya-Allah.